Buoyancy Aid BA. Peralatan untuk menyeberang sungai. Pertama, tali. Tali dinamik, tali yang terletak di bahagian atas, boleh meregang dan dijadikan tali keselamatan. Tali statik, tali yang terletak di bahagian bawah, tidak boleh meregang dan digunakan untuk menyeberang. Tali tip untuk keselamatan pada badan. Kedua, karabiner. Ketiga, life jacket atau buoyancy aid. Cara tahan nafas dalam air. Pertama, tarik nafas mengikut mulut. Kedua, lepaskan nafas mengikut hidung secara berkala atau sedikit demi sedikit. Ketiga, lakukan sebanyak 5 kali. Keempat, kemudian baru angkat muka dari air. Okey, terdapat beberapa persiapan yang anda boleh lakukan sebelum melakukan sebarang aktiviti atau latihan di kawasan perairan. Okey, pertama sekali anda perlu membuat kertas kerja kepada pihak pengurusan seperti HEP dan lain-lain. Dalam kertas kerja tersebut juga, anda perlu menyatakan jumlah kenderaan, peralatan dan lain-lain yang akan dibawa. Okey, selain itu, anda juga perlulah membuat permohonan kepada pihak kawasan latihan agar persiapan yang lebih rapi dapat dilakukan. Okey, selain itu, anda perlulah memberitahu dan memaklumkan juga kepada pihak PDRM. Dengan ini, latihan di air akan dibantu oleh pihak JBPM dan JPAM. Selain itu, anda juga perlulah memaklumkan kepada pihak KKM. Selain KKM, anda juga boleh memaklumkan kepada ketua kampung, penghulu dan penduduk setempat. Akhir sekali, anda perlulah memastikan bahawasanya peralatan yang digunakan dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan. Cara menyeberang sungai. Pertama, mulakan dengan membaca doa. Kedua, perlukan 2 tali. Tali atas tali dinamik, tali bawah tali statik. Ketiga, ikat 2 tali tersebut pada pokok dengan ikatan clove hitch dan thumb knot. Cara menyeberang sungai yang keempat, perenang tempur perlu membawa tali nilon dengan mengikat pada 2 tali tersebut dengan ikatan double sheet band beserta membawa 4 atau 5 karabiner. 5. Perenang tempur akan berenang merentasi sungai dengan melincong 30 darjah melawan arus sungai atau 45 darjah jika arus sungai terlalu deras. 6. Setiba perenang tempur di seberang, perlu mengambil nafas dahulu. Cara menyeberang sungai yang ketujuh, perenang tempur perlu mengikat tali keselamatan pada badan ke pokok. 8. Ikat tali atas pada pokok dengan apa-apa ikatan. 9. Pada ikatan bawah, tali statik perlu diikat dengan ikatan man harness hitch. 10. Letakkan karabiner pada loop ikatan harness hitch tersebut dan dimatikan dengan thumb knot. Cara menyeberang sungai yang ke-11, peserta yang ingin menyeberangi sungai perlu mengikat ikatan bowline pada badan. Ke-12, karabiner perlu dipasang pada ikatan bowline dan juga pada tali dinamik. 13, peserta perlu memegang tali bawah atau tali statik semasa ingin menyeberangi sungai. Saya akan kongsikan 5 cara menyelamat di air. Kaedah yang pertama ialah kaedah mencapai. Kaedah ini kita gunakan jika mangsa hanya lemas akibat terjatuh di tepi sungai, tasik ataupun laut. Kita sebagai penyelamat kena berfikir secara pantas dan mencari apa-apa barang pun untuk selamatkan mangsa. Macam kayu, tali. Kalau tak ada yang kedua, kita boleh guna pakaian kita dengan meminta baju tu dan tarik mangsa. Sekiranya tiada tali, baju ataupun kayu, kita boleh minta bantuan orang lain dengan membuat rantaian manusia. Kaedah kedua pula ialah kaedah mencampak. Kaedah ini biasa digunakan apabila mangsa berada agak jauh daripada tepian. Alat yang paling sesuai digunakan ialah tali. Kita hanya perlu mencampak ke mangsa dan dia ke daratan. Kita boleh juga guna alat bantuan lain seperti personal floating device. Alat ini boleh membantu mangsa terapung seperti botol dan bekas plastik.
Kaedah ketiga pula ialah kaedah berenang. Kaedah ini, penyelamat akan berenang ke arah mangsa dengan menggunakan teknik renang dan menarik mangsa ke permukaan darat. Kaedah keempat pula ialah kaedah menarik, iaitu penyelamat akan berenang ke arah mangsa dan menghulur sesuatu objek seperti tali ataupun pelampung dan menarik mangsa ke permukaan darat. Kaedah terakhir ialah kaedah mendayung, iaitu dengan menggunakan bot, perahu ataupun lain-lain, dan kebiasaannya kaedah ini digunakan sekiranya mangsa berada agak jauh dari darat. Terdapat 3 jenis buoyancy aid, iaitu recreational, sea kayaking dan whitewater. Kegunaan buoyancy aid adalah untuk membantu pemakainya terapung di permukaan air sekiranya terjatuh ke dalam air. Berbeza dengan jaket keselamatan, buoyancy aid membolehkan pemakainya untuk berenang dengan senang. Buoyancy aid sesuai digunakan semasa melakukan aktiviti yang melibatkan air yang tenang dan berdekatan dengan darat. Baiklah, seterusnya ciri-ciri buoyancy aid. Yang pertama, ia berbentuk seperti vest. Yang kedua, ia dilengkapi dengan tali pinggang dan buckle serta whistle. Yang ketiga, diperbuat daripada sejenis getah kalis air yang lembut. Yang keempat, dilengkapi dengan satu set spesifikasi yang memperincikan ukuran dada, julat berat badan dan standard daya apungan. Okey, kemudian kita pergi kepada cara memakai buoyancy aid. Yang pertama, periksa kesesuaian buoyancy aid or life jacket mengikut saiz badan. Pastikan ia tidak terlalu besar berbanding dengan saiz badan. Yang kedua, pastikan buckle dan whistle pada buoyancy aid or life jacket berfungsi dengan baik. Yang ketiga, buka buckle dan longgarkan tali buckle. Yang keempat, pakai buoyancy aid or life jacket di badan seperti memakai vest. Kelima, pasang buckle pada tali sehingga mendengar bunyi klik. Yang keenam, laraskan panjang tali dengan saiz badan. Pastikan ia tidak terlalu ketat ataupun longgar ketika diikat. Yang ketujuh, pastikan tali panjang yang terdapat pada vest di bahagian belakang melalui celah kaki dan cangkukkan tali tersebut dengan buckle di bahagian hadapan dan ketatkan mengikut kesesuaian. Akhir sekali, yang ke-8, periksa ruang di bahagian bahu. Pastikan sekurang-kurangnya ruang antara vest dan bahu hanya satu telapak tangan sahaja. Jika ruangnya lebih daripada itu, laraskan kembali tali.